Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pensyarah dan semua yang menonton video ini. Pada hari ini saya akan melakukan refleksi terhadap kursus penaksiran pembelajaran FCE 3502. Untuk yang pertama, saya akan memberikan pandangan terhadap penaksiran pembelajaran sebelum melalui kursus ini. Okey, sebelum mempelajari kursus ini, saya menganggap penaksiran hanyalah berbentuk kertas dan pensel saja, di mana bagi saya penaksiran itu adalah berbentuk peperiksaan bertulis yang dilakukan pada hujung sesi akademik dan ia akan memberikan markah kepada saya. Walaupun saya sedar terdapat beberapa tugasan yang diberikan oleh guru sepanjang tahun yang membawa bahagian-bahagian markah keseluruhan pada hujung sesi yang menjadikan ia sebagai markah saya, tapi saya menganggap tugasan itu adalah hanya sekadar tugasan semata-mata. Dan saya juga menganggap terdapat beberapa term dalam peperiksaan yang pernah saya dengar di sekolah ataupun di institusi pendidikan seperti universiti adalah sama. Sebagai contoh, saya menganggap term test, measurement, evaluation dan assessment tu semua adalah sama dan membawa maksud kepada peperiksaan bertulis pada hujung tahun. Jadi, apakah yang telah saya pelajari sepanjang saya berada dan melalui kursus penaksiran pembelajaran kali ini? Okey, yang pertama adalah saya dapat membezakan konsep di dalam penaksiran, iaitu test, measurements, evaluation dan assessment. Jadi, kita beralih pada konsep yang pertama, iaitu test. Test ni bermaksud prosedur yang sistematik ataupun instrumen untuk mengukur kelakuan. Dan ukuran tu kita akan ukur kebolehan, kemahiran ataupun pengetahuan satu pelajar tersebut. Jadi dalam test ni dia terbahagi kepada dua, iaitu instrumen dan prosedur sistematik ataupun bukan instrumen. Jadi kalau bagi instrumen, contoh dia adalah kertas soalan, dan kalau bukan instrumen ataupun prosedur sistematik, kita boleh nampak daripada aktiviti amali ataupun contoh seperti pertandingan bola keranjang. Dari situ kita nampak macam mana penaksiran dia. Sebagai contoh tadi bola keranjang, dia penaksiran tu kita nampak apabila pengada tu menggunakan cara yang sistematik untuk mengira poin dalam bola keranjang. Contoh, peserta tu perlu menjaringkan sekurang-kurangnya 2 gol, menjaringkan 2 bola sebelum mendapat 1 poin. Jadi seterusnya, 2 bola yang seterusnya dia akan mendapat poin yang seterusnya. Jadi total adalah 2 poin. Macam tu. Dan measurement ni, contoh dia adalah markah. Definisi kepada measurement ni adalah meletakkan nombor dan kuantiti terhadap instrumen yang digunakan. Contohlah kita belajar menggunakan kaedah paper pencils, dan daripada situ kita akan dapat markah. Jadi ini adalah untuk mengukur. Ini adalah ukuran dia. So markah tu adalah contoh kepada measurement. Dan evaluation adalah definisi kepada menilai nombor. Maknanya tadi kita dah dapat measurement kan kita akan dapat nombor. Dan daripada situ kita akan lakukan evaluation. Kita akan buat judgement tentang performance value pelajar tersebut. Yang terakhir adalah assessment. Assessment ni adalah untuk summarize apa yang berlaku di hujung sesi, ataupun kita panggil sebagai summative. Jadi sebagai contoh, untuk assessment ni adalah UPSR, PT3 dan SPM. Dia adalah satu penilaian yang bagus dan untuk sepanjang masa dan agak komprehensif. Dalam assessment ni dia terbahagi kepada 3, iaitu assessment of learning, for learning dan as learning. Dan setiap assessment ni ada fungsi-fungsi dia yang tersendiri.
Okey, untuk assessment of learning adalah untuk sekolah dan parents. Dan so contoh bila ujian, kita akan dapat grade. Dan kita boleh tengok, okey, sekolah boleh tengok, okey, pelajar ni lemah pada mana dan boleh tingkatkan pada mana. Dan untuk parents pun dia boleh tengok anak dia, okey, dapat, contohlah dia dapat 20 markah. Okey, parents tu boleh tengok dekat mana anak dia ni lemah dan dia boleh gunakan itu sebagai booster untuk dihantar kepada pusat-pusat tuition ataupun homeschool. Dan yang kedua adalah for learning. For learning ni adalah untuk cikgu tu improve pengajaran dia dan gunakan maklumat yang dapat daripada tindakan itu untuk improve. Dan yang terakhir adalah assessment as learning. Dia assessment as learning ni dia adalah berguna untuk pelajar. Dan apa yang assessment yang dia dapat tu, pelajar tu akan gunakan untuk mempertingkatkan lagi dia punya pembelajaran, mempertingkatkan lagi produktiviti pembelajaran dia orang. Saya juga dapat mempelajari perkara-perkara lain seperti sebagai contoh jenis-jenis penaksiran. Jadi ketika saya melalui penaksiran khusus penaksiran pembelajaran ini, barulah saya tahu terdapat 3 jenis penaksiran, iaitu penaksiran formatif, penaksiran alternatif dan penaksiran summatif. Jadi penaksiran formatif ni adalah berbentuk satu proses pembelajaran yang berterusan, satu proses penilaian yang berterusan yang melibatkan guru dan murid. Okey, penilaian ni adalah bertujuan untuk menganalisis di manakah kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam diri pelajar terhadap satu topik tersebut. Dan penaksiran formatif ni, daripada situ dia akan dapat membantu guru dan pelajar sama-sama menambah baik suatu proses pembelajaran dan meningkatkan tahap kefahaman mereka. Bagi guru, mereka boleh menukar cara pengajaran mereka sekiranya cara pengajaran mereka adalah tidak efektif untuk pelajar dalam proses pembelajaran tersebut. Kesemua proses pembelajaran yang penilaian yang berterusan ni tujuannya untuk mencapai matlamat pada hujung sesi untuk mendapatkan hasil keputusan dalam akademik yang lebih baik. Okey, untuk penaksiran summatif. Penaksiran summatif ni dia adalah satu penaksiran yang merangkumi semua topik. Okey, apa beza summatif dengan formatif? Okey, formatif ni dia hanya merangkumi setengah topik dalam satu silibus tersebut. Tapi kalau summatif pula dia merangkumi keseluruhan topik. Mengumpulkan keseluruhan topik dan menilai daripada situlah. Sebagai contoh apa yang kita lihat dekat peperiksaan pada hujung tahun. Seperti kalau di universiti kita ada final exam. Itu adalah satu contoh penaksiran summatif. Okey, penaksiran summatif adalah digradekan. Ini berbeza dengan penaksiran formatif. Penaksiran formatif hanyalah bertujuan untuk melihat proses dan memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran tersebut. Jadi ia tidak digradekan. Ini adalah untuk membantu pelajar dan guru sahaja. Tapi penaksiran summatif adalah digradekan untuk melihat hasil pembelajaran pelajar pada akhir sesi lah. Okey. Yang terakhir adalah penaksiran alternatif. Jadi penaksiran alternatif ni adalah satu pendekatan penaksiran yang lebih holistik, yang lebih menyeluruh, dan dia boleh digunakan bagi tujuan penaksiran formatif dan penaksiran alternatif. Maksud saya di sini, sebagai contohlah, sewaktu pandemik COVID-19, okey, pelajar dan guru
sama-sama tidak boleh ke sekolah untuk mengadakan sesi pembelajaran bersemuka. Jadi dan mereka juga tidak boleh melakukan peperiksaan lah secara bersemuka disebabkan sekiranya pada situasi biasa pembelajaran dan penaksiran ni, peperiksaan ni adalah dia rapat-rapat. Jadi dia akan melanggar SOP Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19. Jadi penaksiran alternatif ni boleh digunakan untuk menggantikan penaksiran summatif dan penaksiran formatif. Okey, untuk penaksiran formatif terdapat banyaklah sebab dia proses pembelajaran tidak digradekan. Jadi mungkin guru-guru boleh menggunakan kuis ataupun menggunakan Kahoot ataupun video conference untuk melihat sejauh mana tahap perkembangan pembelajaran pelajar pada satu-satu masa tertentu mengenai sesuatu topik dalam silibus yang tertentu. Maknanya tidak merangkumi keseluruhan lah. Tapi kalau untuk penaksiran alternatif yang menggantikan penaksiran summatif ni, sebagai contoh, cikgu dia meminta pelajar untuk membuat satu portfolio yang merangkumi semua topik dalam silibus lah. Jadi di situlah penaksiran summatif dan semestinya guru akan mengambil markah lah daripada situ. Jadi itulah penaksiran summatif, formatif dan alternatif. Perbezaan dan makna dan mereka lah. Okey, selain itu juga saya dapat mempelajari melalui kursus penaksiran pembelajar ini terdapat pendekatan yang berbeza, iaitu traditional assessment dan authentic assessment. Ini bukanlah termasuk dalam jenis, dia adalah satu sejenis pendekatan penaksiran. Okey, sebagai contoh traditional assessment dan authentic assessment. Okay, traditional ni dia kurikulum yang akan memandu penaksiran tersebut. Maknanya guru ataupun sekolah dia akan mengajarkan tentang konten satu knowledge dengan skills tu sebelum meminta pelajar untuk membuat penaksiran. Dan untuk melihat sama ada satu konten yang diajar tu dia adalah berjaya ataupun tidak, sekolah ataupun guru dia mesti mahu melihat pelajar melalui test untuk melihat dia orang sama ada dia orang dapat ataupun tidak satu knowledge ataupun skill tersebut. Dan pelajar mestilah menguasai satu ilmu dan kemahiran tersebut. Okey. Ini adalah berbeza dengan authentic assessment. Authentic assessment ni dia melibatkan pelajar menyelesaikan masalah dunia sebenar. Maknanya apa yang mereka lakukan dalam penaksiran adalah berkait dengan dunia sebenar dan boleh ditemui di dunia sebenar. Dia sedikit sebanyak authentic assessment ni dia akan membuatkan pelajar menjadi kreatif dan mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah. Dan biasanya dalam authentic assessment gurulah yang akan menentukan apa penilaian yang sesuai yang boleh dilakukan sebelum melihat kepada kurikulum tersebut, sebelum develop kurikulum tersebut, dan dia akan memintalah pelajar untuk melakukannya. Okey. Jadi tujuan sebenar authentic assessment ni adalah untuk menghasilkan pelajar yang produktif, yang boleh menyelesaikan masalah dan bukannya sekadar menjadi robot sahaja.
dalam kehidupan seharian. Pelajar tu mestilah boleh menyelesaikan masalah di dalam dunia sebenar. Okey. Jadi apa yang sekolah boleh bantu pelajar untuk menjadi bagus dalam menyelesaikan masalah dan menyelesaikan penasiran lah di sini. Apa? Sekolah boleh meminta pelajar untuk melakukan satu soalan yang yang menunjukkan dunia sebenar, ataupun meminta pelajar membuat projek. Dia tak semestinya berada di dalam kertas saja bagi penasiran. Okey, selain daripada jenis-jenis penasiran dan pendekatan tradisional dan autentik, saya juga mempelajari bahawa satu penasiran tersebut mestilah mengikuti hasil pembelajaran ataupun kita panggil sebagai learning outcome. Okay, learning outcome ni dia adalah satu penyataan spesifik yang biasanya berada di permulaan topik mengenai apa yang pelajar patut tahu dan boleh buat sebagai hasil daripada pembelajaran tersebut. Okey, learning outcome ni juga adalah satu statement di mana yang membuat jangkaan terhadap apa yang pelajar boleh buat sebagai keputusan hasil pembelajaran. Okey, jadi kenapa pentingnya learning outcome ni kepada pelajar untuk ikut dan dalam penasiran lah. Okey, learning outcome ni dia adalah sebagai satu guide dalam penasiran, di mana cikgu biasanya dia akan ikut learning outcome tu, sebab learning outcome tu adalah satu matlamat akhir satu pembelajaran yang memang cikgu nak tengok pelajar boleh achieve benda yang dah ditulis dalam learning outcome. Okay, sebagai contoh, pelajar boleh memahami sesuatu konsep. Jadi cikgu dia akan membuat satu penasiran yang untuk menguji pemahaman konsep tersebut, satu konsep dalam topik tersebut untuk pelajar lah. Jadi pelajar bagi mendapatkan hasil yang terbaik, dia perlu faham dan ikut apakah learning outcome yang telah ditentukan dalam satu topik tersebut, supaya apa yang guru nak dan melalui learning outcome tu dapat dicapai dengan baik oleh pelajar. Okay. Dalam learning outcome ada domain. Dia terbahagi kepada domain yang terbahagi kepada domain, beberapa domain lah. Sebagai contoh, domain kognitif, domain afektif dan domain psikomotor. Okey, sekiranya kita rujuk pada dalam Bloom's taxonomy, dia boleh digunakan untuk mereka learning outcome. Dan dalam 6 level di dalam Bloom taxonomy terdapat 3 domain yang terbahagi dalam bahagian-bahagian di dalam Bloom's taxonomy tersebut. Okey, bagi bahagian pertama dan kedua yang paling bawah, iaitu knowledge dan comprehension, dia melibatkan cognitive domain yang melibatkan proses pemikiran, proses mengetahui dan berfikir. Dan benda ni adalah salah satu toolkit lah untuk menulis learning outcome. Lagi domain lain iaitu domain afektif, ataupun dia lebih bersifat feeling. Dia concern kepada nilai seperti yang melibatkan attitude.
Okey, sebagai contoh learning outcome yang melibatkan domain afektif adalah sebagai contoh accept the need for professional ethical standard, menerima ethical standard. Yang kedua adalah untuk menghargai keperluan confidential dalam professional client relationship. Dan yang contoh yang ketiga adalah untuk mengaitkan antara partisipan dengan nilai-nilai etik dan kemanusiaan. Yang lain adalah untuk menunjukkan willingness untuk communicate dengan bagus, dengan passion. Yang terakhir, contoh learning outcome yang melibatkan effective domain adalah untuk participate dalam class discussion dengan rakan-rakan lain dan dengan guru. Okey, domain yang ketiga adalah psikomotor. Psikomotor ni dia melibatkan coordination otak dan aktiviti otot. Contoh verbs ataupun kata kerja yang aktif, yang bagus untuk domain ini adalah handle, grasp, lepas tu operate, perform, relax, reach, differentiate, membezakan ataupun perform. Okey. Learning outcome perlu dikaitkan dengan domain-domain yang saya sebutkan tadi seperti kognitif, afektif dan psikomotor. Dan learning outcome ni bukan saja dia khas untuk pembelajaran tapi juga untuk penaksiran. Maknanya untuk penaksiran pun kita akan menggunakan learning outcome dengan domain-domain yang ada ni. Sebagai contoh, okey, sekiranya lah learning outcome tu memerlukan kognitif, memerlukan pengetahuan, dia mahukan pengetahuan, pemahaman, aplikasi analisis. Jadi dalam assessment, dalam penaksiran kita boleh buat macam-macam. Maybe kita boleh buat report dan report tentang lab work dan kajian projek yang lepas tu kita tulis balik. Kita tulis balik review yang menunjukkan kita faham tentang jurnal tu. Sebagai contoh, apa yang saya buat dalam e-portfolio. Okay, e-portfolio tu kami diberi tugasan untuk mencari artikel dan untuk buat review tentang artikel tersebut. Apa yang kami faham daripada artikel tersebut, kami tulis. Kami review balik, kami tulis balik dalam bentuk satu summary lah. Itu adalah satu contoh cognitive domain dalam learning outcome yang di-applykan dalam assessment. Tapi kalau macam contoh efektif, domain efektif dalam assessment, sebagai contoh integrasi antara kepercayaan, ideas dan attitude. Okey, sebagai contoh efektif ni domain efektif ni nak kita ada work ethic. Jadi sebagai contoh saya, apabila saya buat e-portfolio sebagai penaksiran tersebut, saya buat contoh review jurnal artikel tersebut, saya tidak boleh plagiat. Maknanya saya kena ada integriti lah. Kena ada satu sikap yang berintegriti, yang bagus, yang di mana saya tidak perlu dan tak boleh buat plagiat. Jadi saya akan cuba untuk construct ayat sendiri dan itu pun telah memenuhi domain efektif dalam penaksiran yang sedang saya jalankan. Okey. Untuk psikomotor pula, psikomotor ni memerlukan skill fizikal. Sebagai contoh project work. Okey, project work akan memerlukan pergerakan. Jadi di situ akan ada psikomotornya.
Contoh, saya perlu untuk buat discussion dengan saya punya partner group. Jadi saya perlu buat satu pergerakan, perlu bercakap, perlu berjumpa dalam menyelesaikan penaksiran melalui kaedah projek. Okey, selain daripada 3 domain, terdapat lagi satu domain yang agak penting, iaitu domain sosial. Okey, domain sosial ni dia adalah penting juga sebagai learning outcome. Sebab domain sosial ni agak penting untuk pembelajaran secara moden ataupun kita panggil authentic assessment yang memerlukan kita berkomunikasi. Dalam social domain ni, kita perlu contohlah bina hubungannya positif dengan orang lain. Kita perlu memahami dan deal dengan perasaan orang lain. Dan perlu ada pemikiran yang berfokus. Kita perlu uruskan sikap kita. Jadi benda-benda ni adalah pentinglah dalam penaksiran juga. Okey, dan selain itu, saya juga mempelajari bagaimana untuk merancang pembelajaran dan pengajaran dan penaksiran juga. Jadi terdapat 3 idea utama dalam merancang penaksiran dan PDP, iaitu kualiti pembelajaran pelajar, penaksiran itu berlaku bila, dan apakah pendekatan yang kita gunakan dalam penaksiran. Okey, jadi daripada 3 idea ini terdapat pertanyaan-pertanyaan lah, contoh-contoh soalan. Sebagai contoh, apakah yang kita taksirkan? Bilakah kita taksirkan? Dan bagaimanakah kita taksirkan? Okey, bagi soalan kualiti pembelajaran ataupun apakah yang akan kita assess, seperti yang saya cakap tadi, kita perlu memfokuskan kepada pengalaman dan hasil pembelajaran. Jadi, experience dan hasil adalah satu set statement yang describe satu jangkaan terhadap pembelajaran dan proses pembelajaran dalam kurikulum. Okey, perkataan pengalaman dan hasil dia merujuk kepada kepentingan, kualiti dan nature learning experience tersebut ataupun kita panggil sebagai pengalaman pembelajaran. Okey, pelajar akan di-assess dari segi knowledge and understanding ataupun ilmu dan kefahaman mereka, kemahiran mereka, sikap dan kebolehan mereka. Kita beralih kepada soalan seterusnya, iaitu bagaimanakah kita membuat penaksiran. Okey, penaksiran dibuat melalui range of approach learning assessment, ataupun kita cakap di sini satu variasi pendekatan untuk penaksiran. Dan kita assess bila dengan kita mengumpul evidence yang berpatutan dan bersesuaian lah. Dan kita juga kita rancang satu pengalaman pembelajaran yang bagus. Jadi di situ kita boleh buat penaksiran lah. Okey, soalan yang terakhir adalah bila kita membuat penaksiran, bilakah masa yang bersesuaian untuk kita buat penaksiran?
Okey, penaksiran ni dia dibahagikan kepada dua kan. Jadi yang kita tahu adalah formative dan summative. Okey, formative ni dia ongoing. Okey, maknanya penaksiran di sini dia boleh buat sepanjang sesi akademik ataupun kita buat secara berkala. Berkala ni ada dua pula. Berkala ni kita tengok kita taksih pembelajaran pelajar tu pada hujung tahun, maknanya merangkumi semua sekali, ataupun berkala by bulanan. By bulanan kita tengok sikit. Tu ongoing juga kiranya. Dan penaksiran ni pun kita boleh buat daripada melihat secara dekat lah setiap perkembangan pembelajaran individu pelajar tersebut. Okey, selain daripada hasil pembelajaran dan macam mana kita merancang penaksiran tersebut, okey, kita juga ada satu item dalam dunia penaksiran, iaitu jadual penentuan ujian. Jadual penentuan ujian ni dia memberi satu gambaran tentang kandungan dan format item ujian untuk mengukur objektif pembelajaran lah. Dan biasanya dia memiliki maklumat yang lengkap berkaitan tajuk, objektif pengajaran dan bilangan soalan. Okey, jadual penentuan ujian ni dia akan bantu pembina ujian untuk mendapatkan skor yang boleh dipercayai dan sah dari segi keputusan yang akan dibuat terhadap kandungan ujian tersebut. Okey, tujuan JPU ni dia dilaksanakan adalah untuk memberi kesahan dari segi persampilan sukatan pelajar. Dan taburan tajuk juga akan seimbang apabila kita buat JPU, dan biasanya pelajar akan diuji pada keseluruhan kurikulum lah. Dan bila kita buat JPU, bila cikgu buat JPU, taraf, kualiti dan aras kesukaran satu ujian tu dia dapat dikekalkan dari semasa ke semasa walaupun dibina dari orang yang berlainan. Maknanya sekiranya JPU dibuat oleh guru A dan kemudian pada tahun berikutnya JPU itu dibuat oleh guru B, taraf, mutu dan aras kesukaran tu masih boleh lagi dikekalkan. Okey. Kepentingan JPU adalah kertas ujian yang digubal tu dapat dibuatlah secara sistematik. Macam yang tadi, walaupun guru yang berlainan akan membuat JPU, kertas ujian tu masih lagi sistematik, tahap dia masih lagi sama, aras kefahaman, aras kesukaran dia masih lagi sama. Dan bila ada JPU, dia akan ada kesahan di situ. Taburan soalan juga akan jadi seimbang dan ujian akan meliputi keseluruhan sukatan pelajaran disebabkan taburan soalan tadilah yang seimbang tadi. Dan aras kesukaran dapat dikekalkan dari tahun ke tahun. Macam contoh yang saya beri tadi, guru A dan guru B. Okey, pandangan saya selepas mempelajari penaksiran pembelajaran dalam sesi kali ini adalah setelah mempelajari, saya dapat tahu bahawa penaksiran ini mempunyai jenis penaksiran. Sekiranya dulu saya hanya menganggap semua peperiksaan ataupun peperiksaan adalah sama dan tugasan tu adalah bukan daripada salah satu penaksiran. Sekarang saya dapat membezakan bahawa contoh tugasan ni adalah penaksiran formatif. Manakala bagi exam yang di hujung tahun, ia adalah sejenis penaksiran sumatif. Dan ada kalanya guru akan melakukan penaksiran alternatif dengan mengajak kita membuat kuis melalui Kahoot dan menggunakan Google Form. Okey. Yang kedua adalah hasil pembelajaran adalah penting bagi pelajar dan guru. Okey, sebagai seorang pelajar, hasil pembelajaran dia boleh membantu
murid untuk mencapai fokus pembelajaran dan seterusnya dapat memberikan keputusan akademik yang lebih baik pada masa akan datang. Dan pelajar boleh mengikuti hasil pembelajaran dengan memenuhi domain-domain yang terdapat di dalam hasil pembelajaran tersebut. Okey, guru pula menerima manfaat daripada hasil pembelajaran apabila beliau sentiasa menjadikan hasil pembelajaran itu sebagai panduan untuk melaksanakan pembelajaran dan penaksiran di sekolah. Okey, antara kebaikan penaksiran pembelajaran ni, saya boleh aplikasikanlah jenis penaksiran dengan betul. Ya, pada masa yang sesuai dengan keadaan semasa bila jadi guru kelak. Contoh apabila berhadapan dengan situasi COVID-19, saya daripada apa yang saya belajar, saya boleh faham dan saya boleh aplikasikan penaksiran pembelajaran ni mengikut kategori-kategorinya yang bersesuaian dengan situasi semasa COVID-19. Secara contohnya tidak membolehkan guru dan pelajar untuk keluar daripada rumah dan tidak boleh bersemuka. Jadi saya boleh menggunakan penaksiran sebagai contoh alternatif apabila saya sudah belajar penaksiran pembelajaran untuk saya aplikasikan di dalam kelas saya kelak. Saya juga dapat melaksanakan tugasan saya sebagai seorang guru nanti dengan lebih baik kerana saya lebih memahami apa yang perlu saya lakukan. Sebetulnya tu saya sudah memahami bagaimanakah untuk membuat JPU. Jadi saya akan dapat melakukan kerja saya dengan lebih produktif lah. Okey, penaksiran pembelajaran ni dia adalah sangat bagus kerana bagi saya pelajar dia dapat meningkatkan kefahaman dia melalui penaksiran dan dapat memperbaiki diri dan secara tak langsung ada jenis-jenis dalam penaksiran tersebut yang boleh membuatkan mereka memiliki kemahiran insaniah yang sangat diperlukan dalam dunia zaman sekarang. Okey, sebagai contoh, okey, bila pelajar melalui penaksiran yang berbentuk autentik, pelajar akan explore dunia sebenar. Dia akan berjumpa dengan orang dan akan meningkatkan kemahiran komunikasi, kemahiran untuk mengalami empati terhadap orang lain dan boleh menyelesaikan masalah dengan pemikiran yang lebih kritis, yang lebih kreatif. Dan perkara ini secara tak langsung akan memberikan kebaikan lah kepada pelajar melalui penaksiran. Okey, bagi guru pula banyak kebaikan yang penaksiran pembelajaran boleh beri kepada guru, iaitu apabila guru dia mempelajari dan mengaplikasikan penaksiran pembelajaran, guru dapat satu aturan yang lebih sistematik, mendapat ilmu baru dan mempertingkatkan diri mereka dalam memperbaiki cara pengajaran, cara mereka menilai, supaya cara yang mereka lakukan tu adalah sesuai dengan pelajar mereka, adalah sesuai dengan situasi semasa dan lebih menyeronokkan. Penaksiran yang dipelajari oleh guru boleh menyebabkan guru tu menjadi lebih kreatif. Itulah antara kebaikan-kebaikan penaksiran pembelajaran. Ringkasnya, penaksiran pembelajaran membawa kebaikan kepada pelajar dan guru. Okey, saya simpulkan di sini. Penaksiran pembelajaran boleh menjadikan guru dan murid lebih kreatif, menjadikan guru dan murid menjadi lebih fleksibel, meningkatkan kemahiran insaniah pelajar
Dan menjadikan guru tersebut lebih berdisiplin dalam melakukan tugasannya sebagai seorang guru yang boleh menilai pelajar dengan lebih adil dan lebih saksama lah. Sekian daripada saya. Terima kasih.